yang saya rasa patutlah kita tahu untuk kita faham apa masalah Palestin. Yang saya rasa, saya bukan orang yang pandai dan saya bukan orang yang paling layak untuk bercakap sebenarnya, tapi apa yang saya cakap ni untuk saya sendiri faham dan untuk bagi siapa-siapa yang ada perkara lain faham, tapi perkara ni dapat menambah fahaman dia. Dan juga selepas ni kalau ada siapa-siapa yang nak menambah kan, maklumat-maklumat yang saya bagi tak berapa lengkap sebab persediaan pun tak berapa rapi je. Dia pun sibuk kan. Tengok apa yang poin-poin penting lah. Khalifah Umar Al-Khattab membebaskan Palestin dari kerajaan Byzantin pada 638 Masihi. Masa ni Khalifah Umar bagi masuk Yahudi yang telah di-ban oleh Rom. Sayyidina Umar bawa masuk Yahudi, boleh duduk, relax, duduk, tak ada masalah. Mereka ada tempat ibadat di Baitul Maqdis, mereka boleh beribadat di situ. Aman damai sepanjang kerajaan Islam. Yahudi tak pernah berperang dengan orang Arab. Kita lihat kan tadi. Awal-awal dia cakap Yahudi dengan Arab tak pernah berperang sebenarnya. Benda ni berlaku selepas Zionisme naik. Selepas Zionisme naik. Semua tak ada peperangan. Kita tak membunuh orang Yahudi. Boleh duduk, elok. Kita lihat pun sirah pun Nabi SAW pun berurusan dengan orang Yahudi di Madinah, walaupun mereka banyak tipu daya mereka. Ini sifat Yahudi yang memang tak dapat lidah daripada lidah Nabi Daud dan juga Nabi telah dilaknat oleh Allah Bani Israel, Yahudi daripada Bani Israel. Yang kedua, Palestin berada dalam wilayah Islam daripada zaman Umar Khattab hingga Uthmaniyah tadi. Walaupun ada celah-celah tu, ada tentera salib, tapi 1280 tahun. Lama, 1280 tahun. Bukan 100-200 tahun, 1280 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi pun membebaskan Palestin pada tahun 1187. 1187 Masihi. Maknanya daripada zaman Nabi Isa sampai zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itulah jangka masanya, 1180. Ini waktu tu lebih lama daripada zaman antara Nabi Isa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Lebih lama. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestin dari tentera salib tahun 1187. Kemudian deklarasi Balfour. Apa yang berlaku? Deklarasi Balfour adalah yang mendeklarkan bahawa Yahudi ini, tanah Palestin ini ada tanah Yahudi. Dipanggil national home untuk orang Yahudi. Kemudian Palestin diserah pada PBB 1947. Kemudian perang Arab Israel 1948. Mesir kalah. Mesir walaupun kalah, dia dapatlah sedikit kawasan. Jordan pun dapat sedikit kawasan. Kalau daripada kawasan mandat British tu besar, tapi perang tu pun ada hikmahnya, mereka dapat juga selamatkan beberapa kawasan. Tapi mereka tak dapat selamatkan Baitul Maqdis dan rakyat di sekitar tu. Sebab apa Baitul Maqdis ni penting, nanti saya sebutkan beberapa hadis ni. Perang 6 hari 1967 Mesir. Perang 6 hari. Selepas perang Arab Israel, ada perang 6 hari ni. Masa ni dia completely dia ambil tepi barat dan Gaza. Kemudian dua maklumat penting untuk kita tahu di sana, ada pemimpin Islam. PLO bawah Yasir Arafat pernah menuntut sebuah negara Palestin. Dia buat draft lah, ini negara Palestin. Dia tak ambil semua. Dia tak kata semua tu negara Palestin. Dia ambil sikit je. Dia bagi Israel pada 1988. Hamas menang mengalahkan Fatah dan Raya 2006. Selepas tu barulah kita dengar lah banyak berita. Kita boleh akses banyak maklumat, walaupun kita tak sempat nak ambil semua maklumat. Kita pun jangka pukul 9 kita dah habis ni. Tapi apa yang penting di sini, nak sebutlah beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda, sentiasa akan ada sekelompok dari umatku yang sentiasa berjuang bersama-sama kebenaran, sabar dan menentang musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka tidak dapat memberi mudarat kepada mereka sehingga Allah mendatangkan keputusan. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Maka para sahabat bertanya, di manakah mereka? Jawab Rasulullah, di Baitul Maqdis dan sekitar. Tepat, riwayat Bukhari. Ini tempat orang-orang berjuang yang telah Rasulullah sebut. Mereka ni akan berjuang. Sampai sebut juga dalam riwayat Abu Daud bahawa mereka akan berjuang sehingga munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu memerangi Yahudi, dan kamu memerangi mereka sehingga pokok dan batu berkata-kata. Lantas ia menyebut, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi, marilah ke sini dan bunuhlah dia kecuali pokok Warqat, kerana ia adalah pokok Yahudi. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu memerangi Yahudi.
memang akan Yahudi ni akan jadi musuh kita. Memang telah disebut dalam hadis. Pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apakah masjid yang pertama sekali dibina di muka bumi ini. Baginda menjawab Masjidil Haram. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Baginda menjawab Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapakah jarak masa antara pembinaan kedua-dua masjid tersebut? Baginda Rasulullah SAW menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masjidil Aqsa masjid yang penting. Selepas 40 tahun Masjidil Haram dibina, Masjidil Aqsa dibina. Dan kita kena tahu Masjidil Aqsa ni apa? Kiblat pertama orang Islam sebelum ditukar kepada Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram adalah sama dengan 100,000 kali solat di tempat lain. Dan solat di masjidku di Madinah ada sama dengan solat 1000 kali. Dan solat di Baitul Maqdis ada sama dengan 500 kali solat. Dan solat di musola 27 kali ganda. Solat di Baitul Maqdis 500 kali solat. Sama dengan solat berjemaah. Berkali-kali ganda ganjaran. Tapi banyaknya ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersolat di masjid-masjid ini. Maknanya masjid-masjid ini sangat istimewa. Sabda Rasulullah SAW yang maksud, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ini poin. Sejauh mana kita rasa rakyat Palestin yang menderita sekarang ni adalah penderitaan kita. Sejauh mana kita rasa, sejauh mana kita menangis tiap-tiap malam, menangisi nasib saudara-saudara kita di Palestin. Ini disebut di sini, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya. Kita kena cek balik iman kita ni. Kita sebut kita orang beriman. Sejauh mana kita mengasihi saudara kita? Tak payah pergi jauh. Kita tengok di Malaysia. Kalau ada orang Bangladesh, kita panggil dia Bangla, kita ejek-ejek. Kalau ada orang Indonesia, kita panggil dia Endon, kita ejek-ejek. Itu saudara kita yang kita ejek. Orang Bangladesh, orang Indonesia majoriti orang Islam. Kita lihat di Jepun ni, banyak saudara-saudara kita. Sejauh mana kita mengasihi saudara kita? Kita tanya diri. Ayah pergi jauh, tak payah pergi Palestin lagi. Yang dekat ni pun kita tak sayang lagi. Apa masalah iman kita sebenarnya? Apa yang telah berlaku? Itu yang disebut dalam video tadi kan. Allah dah mencampakkan wahan, penyakit dalam hati kita ni. Apa itu wahan? Sahabat tadi. Wahan itulah penyakit cintakan dunia, takutkan mati. Kalau dipanggil diseru sekarang, marilah berjihad. Berani. Takut mati. Sebab apa kita takut mati? Kita akan bagi alasan, kita semayang maaf pun tak larat. Betul ke dapat syahid kau masuk neraka ke? Mati-mati macam mati katak. Kita rasa macam tu. Kenapa kita tidak buat persediaan padahal selepas ni nanti kita akan bertemu dengan Allah SWT? Kenapa kita tak buat persediaan? Al-Isra ayat keempat. Dan telah kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan perosakan di bumi 2 kali. Bumi itu ulama tafsir Palestin. Akan melakukan perosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Al-Isra ayat 4. Ayat seterusnya, maka apabila sampai masa janji membalas kedahakaan kamu kali yang pertama dari 2 kedahakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat keras serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau untuk menyerang dan mengusir kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang benar-benar berlaku. Kemudian ayat seterusnya, kemudian kami kembalikan kepada kamu Yahudi kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Dan kami perpanjangkan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Bila kita dah menang dah. Lihat tadi, kita dah menang dah. Upaya Islam duduk di Palestin. Bukan Palestin saja, di banyak negara. Sampai ke Kelantan kan, dinaungi oleh upaya Islam. Tapi selepas itu Yahudi, Allah menangkan. Ini takdir Allah. Allah memang menangkan. Untuk kita apa? Untuk kita berfikir, apa sebenarnya tugasan kita selepas ini. Pada 1947, Fatwa Al-Azhar menyatakan haram membahagikan tanah antara Arab dan Yahudi di Palestin. Dan haram mengiktiraf kewujudan negara Israel di Palestin. Tak boleh. Kita tak boleh kata, okey, itu tanah Israel lah, kami tak kacau, kami tak bunuh orang Israel. Tak. Orang Israel boleh duduk situ, tapi itu bukan tanah Israel. Kita tak iktiraf. Itu tanah umat Islam yang orang Israel telah rampas. Kita ada kewajipan untuk menjaga harta umat Islam. Ini duduk dalam maqasid syariah. Ada 5 perkara kita kena jaga. Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Harta ni termasuk tanah gitu.